Kami NGO Islam merasakan bahawa manusia yang bernama Anwar Ibrahim ini mempunyai satu sifat-sifat yang sangat membahayakan. Dan bila kami membuat kajian, apakah sifat-sifat yang bahaya yang boleh kita lihat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih bahaya daripada makhluk yang dipanggil Dajjal. Tetapi bila saya menyatakan perkara ini, bukanlah kami nak mengatakan bahawa Anwar Ibrahim itu adalah Dajjal, tapi kita lihat pada ciri-ciri utama Dajjal itu, maka kita cuba fikir-fikirkan apakah Anwar Ibrahim itu membawa masyarakat ke arah hendak menghayati sifat-sifat ini. Sifat pertama, Dajjal ini dia akan sesuaikan hukum Allah dengan akal dan kepentingannya. Maka kita tanya pada diri kita, siapa di kalangan masyarakat kita yang mengajak kita untuk memahami Islam, untuk memahami syariat, untuk memahami akidah sekadar dengan menggunakan akal, sebagaimana yang dipelopori oleh mereka yang menyokong pemikiran liberalisme, pemikiran rasionalisme dan sebagainya. Sifat Dajjal yang kedua, Dajjal ni dia suka pada tarikan dunia, seperti kekayaan, syahwat songsang dan juga meringankan yang haram. Kita cuba lihat siapa dalam masyarakat kita yang mengambil ringan tentang perkara-perkara begini. Di satu ketika kita ada pihak-pihak yang lawan terhadap LGBT. Di satu ketika kita ada pihak-pihak yang lawan terhadap perkara-perkara yang membawa pada haram. Tetapi siapa yang mengambil ringan tentang perkara ini? Sifat ketiga tentang Dajjal ini, dia berani cabar ketuhanan. Kita cuba tanya diri kita, siapa dalam masyarakat kita yang nak samaratakan Islam dengan agama lain? Seolah-olah Islam ini sama tahapnya, sama martabatnya dengan agama-agama lain. Sedangkan Islam itulah satu-satu agama yang benar. Kita lihat pula pada sifat Dajjal yang keempat. Dia ini ada kemahiran untuk menundukkan hati orang. Maknanya dalam konteks ini kita tanya diri kita, kalau seseorang itu buat perkara yang tidak baik, mengapa begitu mudah masih lagi ramai kelompok masyarakat kita yang seolah-olah masih merasa dia ini tidak bersalah? Di mana terletaknya kemahiran orang itu? Sifat Dajjal yang kelima, dia suka putar belit kebenaran. Kita tanya diri kita, siapa dalam masyarakat kita, di hadapan kelompok lain dia cakap lain, di hadapan kelompok ini dia cakap lain. Siapa yang mengatakan bahawa dia sudah maklumkan satu perkara tapi sebenarnya dia menipu? Sifat Dajjal yang keenam, dia ini boleh buat perkara yang hina tetapi masih lagi ada pengaruh atas sekelompok manusia. Dan di sini kita kadang-kadang kita mendengar ada pihak-pihak yang sampai sanggup mengata begitu taksub dia pada seseorang ini, kalau orang itu buat jahat di depan dia, dia kata mata dia yang salah, bukan orang itu yang salah. Sifat Dajjal yang ketujuh, yang hak dia kata batil, yang batil dia kata hak. Cuba kita lihat di kalangan kita, dalam masyarakat kita, siapa yang berani untuk memperkotak-katikkan sesuatu yang benar dalam Islam, tetapi dia mengatakan bahawa perkara itu sebenarnya boleh ditafsir dan boleh diperkatakan dalam bentuk yang jelas segi hukum tidak benar. Sifat Dajjal yang ke-8, dia suka datangkan porak-peranda. Siapa dalam masyarakat kita yang sikit-sikit bila tidak dapat penyelesaian melalui musyawarah, melalui perbincangan, melalui apa yang patutnya bersifat menang-menang, dia bawa pada rusuhan, dia bawa pada rusuhan di tepi jalanan dan sebagainya. Siapa yang suka pada budaya porak-peranda, hatta sampai mengugut supaya porak-peranda itulah yang akan dapat menunduk pihak-pihak berkuasa. Sifat Dajjal yang ke-9, dia ada kaitan rapat dengan puak Yahudi. Siapa di dalam masyarakat kita yang sampai berani mengatakan bahawa dia setuju dan dia sanggup untuk mempertahankan security negara Israel, negara haram yang telah dirampas daripada umat Palestin. Dan yang ke-10, sifat Dajjal ini ialah dia rapat dengan amalan kedukunan bersifat ramal-ramal.
Kadang-kadang kita tanya diri kita, mengapa orang ini begitu confident untuk mengatakan bahawa ini pasti berlaku, dia pasti jadi menteri besar, dia pasti menang pilihan raya, sedangkan dia belum ada apa-apa bukti lagi. Jadi kami NGO-NGO Islam, bila kami mengumpul segala sifat-sifat yang ada pada Anwar Ibrahim, kita dapati bahawa ia menunjukkan bahawa banyak persamaan dengan sebahagian besar sifat-sifat yang ada pada makhluk yang dipanggil Dajjal, walaupun bukan kita nak kata dia itu Dajjal.